هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang imam adalah penjamin dan muazzin adalah orang yang diamanahkan. Ya Allah, berilah petunjuk kepada para imam dan ampunilah orang yang melaungkan azan. Riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Kalimatan habibatan ila rahman khafifatan ala lisan thaqilatan fil mizan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Inspirasi, Inforia, Islami, sembunyi di IKIM. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Sesiapa yang beramal soleh dari lelaki atau perempuan sedang dia beriman, maka sesungguhnya kami akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik, dan sesungguhnya kami akan membalas dengan memberikan pahala yang lebih dari apa yang mereka telah kerjakan. Sidang pendengar sekalian, ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan janjinya kepada semua hamba-Nya yang mengerjakan amal soleh dalam keadaan ia beriman. Maka Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia. Janji ini tidak hanya kepada golongan lelaki, bahkan golongan wanita tidak pernah ada diskriminasi oleh Allah Ta'ala dalam soal balasan dan ganjaran. Yang dimasukkan dengan kehidupan yang baik dalam tafsir disebut ialah kesihatan, rezeki yang halal lagi baik, ketenangan jiwa dan fikiran, serta petunjuk Allah dalam melakukan ketaatan. Bahkan terdapat hadis yang turut menyebut bahawa ia termasuk juga dengan qanaah atau disebut sebagai kecukupan. Kecukupan dengan yang sedikit sesungguhnya lebih baik daripada ketidakcukupan dengan yang banyak. Inilah yang dinamakan sebagai barakah dalam rezeki. Hakikatnya kita sering tersalah sangka tentang kehidupan yang bahagia. Disangkakan kaya itu membahagiakan, rupa-rupanya tidak, kerana bahagia itu tidak boleh dibeli dengan kekayaan. Kebahagiaan hakiki hanyalah bila Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkannya kepada sesiapa yang Allah kehendaki. Dan Allah telah letakkan syarat, iaitu syarat iman dan amal soleh. Maka berimanlah dan beramal soleh, nescaya kita akan hidup bahagia di dunia sampai akhirat. Kalau seseorang yang memiliki iman walau sebutir dan tidak ada baginya amalan, nescaya ia akan menyelamatkan seseorang itu daripada kekal dalam apinya. Mungkin ia disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu yang tertentu, dan setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkannya dan memasukkannya ke dalam syurga. Mari menghayati pengajian ilmu akidah bersama Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti pada setiap hari Khamis jam 5.10 petang. Semestinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Kami bekerja sehari-hari untuk belanja rumah sendiri. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Kami sembahyang fardu, sembahyang sunat dan ada bukan sebarang, supaya Allah menjadi sayang. Kami bekerja hati lariang, supaya Allah menjadi sayang. Kami bekerja hati lariang. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya?
malam sudahlah tentu. Hidup di kubur yatim piatu, tinggallah seorang dipukul di palu. Hidup di kubur yatim piatu, tinggallah seorang dipukul di palu. Dipukul di palu sehari-hari, barulah ia sedarkan diri. Hidup di dunia tiada bererti, akhirat di sana sangatlah rugi. Hidup di dunia tiada bererti, akhirat di sana sangatlah rugi. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Untuk orang-orang Sabah, jangan lupa kamu dengar ini Kim setiap hari 93.9 FM. Pastikan kamu dengar tau. Ini betul-betul bagi manfaat sama kita orang Sabah. Orang-orang yang benar-benar soleh dan mukmin adalah orang yang beriman kuat di dalam hati, dalam waktu yang sama memiliki amal yang segunung, dan insya-Allah dengan redha Allah Subhanahu wa taala dia akan masuk ke dalam syurga dalam keadaan selamat, tenang dan bahagia. Dengarkan rancangan Imanuna bersama saya Dr. Aiman Al-Akiti di setiap hari Khamis jam 5.10 petang hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Alhamdulillah, masih lagi bersama Destinasi IKIM bertemankan saya Syafiq Saleh untuk waktu ini. Dan kita di hari Khamis petang, seperti biasa kita ada rancangan Imanuna yang bermaksud iman kami. Kita akan highlight lagi perbincangan ilmu bersama dengan tetamu kita yang dah pun bersedia di talian Skype kita. Untuk itu kita nak mengalu-alukan kehadiran Al-Fadhil Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti, Fellow Kehormat IKIM. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar, Doktor? Alhamdulillah bikhair. Masya-Allah. Apa khabar? Syafiq, sihat? Baik, seadanya, Doktor. Masya-Allah. Alhamdulillah. Ada rakan pendengar kita kata 2021 masih lagi kita bersama rancangan Imanuna. Macam mana, Doktor? Perancangan 2021 ni ada juga yang katanya bertanya juga, Doktor, masih mengajar, Doktor, di UIA. Masih 2021 insya-Allah kita istiqamah insya-Allah. Azam kita untuk sentiasa berkhidmat untuk ilmu umat insya-Allah. Amin, amin. InsyaAllah pasti itulah dia yang mana tugasan hakiki Doktor sampai hari ini masih lagi sama-sama untuk menaburkan ilmu kepada masyarakat. Alhamdulillah. Dan juga di Radio IKIM, Doktor, kita sebenarnya sambung lagi walaupun rancangan Imanuna ni tema dia adalah Tauhid, ilmu Tauhid, ilmu yang berkaitan keimanan kita. Namun sebenarnya hari ini kita nak buka lagi kitab yang baru, yang baru kita nak sama-sama mentelaah ni. Okey, kita nak belajar, okey, menerusi kitab Al-Aqidah Al-Suhrah. Okey, insya-Allah sama-sama kita juga boleh dapatkan dan kita boleh sama-sama belajar apa yang terkandung dalam pengisian kitab ini. Okey. Dan sambil itu juga anda boleh sama-sama tonton di Facebook Live IKIM FM, dan kalau ada soalan pertanyaan boleh hantarkan ke talian WhatsApp konti kita 0112900404. Dan di awal ni, Doktor, kita nak buka mukadimah untuk kitab ini, dan sejurus dengan itu kita nak bawakan tajuk kita hari ini, siapa ahli sunnah wal jamaah. Jadi di awal ni, Doktor, sedikit mukadimah untuk tajuk dan juga kitab ini, Doktor. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل حزنا إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Amin, amin. Kepada yang terhormat Saudara Syafiq, kepada segenap ahli akademik di Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM, kepada segenap para alim ulama, para imam yang berada di luar sana, wabil khusus kepada hadirin wal hadirat hafizakumullah yang sentiasa bersama kami di rancangan Imanuna, iaitu iman kami pada petang hari Khamis setiap minggu. InsyaAllah kita berada pada tahun 2021 dengan azam yang baru untuk sentiasa menjadi umat yang memegang amanah sebagai Khalifatullah fil Ard, iaitu kita ini adalah Allah SWT turunkan kita agar supaya kita dapat menjadi khalifah di bumi ini dengan amanah sebagai umat, sebagai makhluk Allah SWT, sebagai abid, iaitu sebagai seorang hamba daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang sentiasa kita harapkan menjadi hamba yang mematuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, pada petang hari ini kita sebelum memulai program yang baru atau kitab yang baru, iaitu kitab Al-Aqidah As-Sughra atau dipanggil juga dengan Ummul Barahin, sudi untuk kita terangkan kenapa pentingnya pengajian kitab atau pengajian program Imanuna yang kita adakan pada setiap Khamis petang di Radio IKIM ini adalah kerana pertama kita kena faham bahawa pada 2 tahun lepas atau 2019 kita telah membuka kitab Akidah Ahli Iman. Kitab yang pertama iaitu kitab basic yang menjelaskan tentang inti-inti keimanan sebagai seorang Muslim agar supaya iman kita tahu akidah kita. Bila kita kata kita Muslim, so apa kepercayaan seorang Muslim? What is your belief? What is your faith? So apa kita punya keimanan? So apa yang kita beriman dengan apa misalnya? Itu pertanyaan yang selalu orang akan bertanya atau dibahaskan oleh orang yang baru masuk Islam atau orang yang baru mengenal Islam atau orang yang sedang belajar Islam. Dia akan bertanya tentang keimanan itu apa? Bagaimana kita beriman? Beriman tentang apa? Apa saja yang kita nak iman? Kita dah khatam bahagian tersebut dan kita masuk pada phase kedua, iaitu dipanggil dengan mengenal dari segi serangan luaran, iaitu apa yang berbeza di dalam Islam dengan yang bukan Islam, dan apa sahaja beberapa perpecahan yang ada di dalam Islam, sehingga kita kena kenal golongan yang di luar daripada golongan yang kita pegang. Maksud dia masih Islam tapi mungkin berbeza dengan apa yang kita pegang, yang kita imani di Malaysia ini. Ini kita panggil dengan adirasah atau pengajian sektarian atau pengajian tentang pecahan-pecahan firaq, pecahan-pecahan madhab, seperti kita kena kenal siapa itu Syiah, siapa itu Khawarij, siapa itu Murji'ah, siapa itu Qadariyah, siapa itu Jabariyah, siapa itu Batiniyah, siapa itu dan lain-lain golongan yang dianggap menyeleweng. Lebih kurang macam itulah. So pada tahun ini kita akan menelusuri tentang sebuah kitab yang sangat terkenal di alam Melayu, iaitu dipanggil dengan Ummul Barahin ataupun Aqidah Sughra dengan short, Aqidah Sughra. Jadi yang seperti saya jelaskan pada minggu lepas, ini adalah naskah yang akan kita pakai. Tapi kalau hadirin wal hadirat hafizakumullah memiliki naskah yang lain, kerana kitab Ummul Barahin sangat terkenal, maka tidak ada masalah. Itu adalah boleh dipakai. Okey. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Sekarang apabila kita dah tahu perkara ini, kita akan mengenal dulu kenapa pentingnya kita jelas apa pengajian kitab yang kita akan pakai di dalam rancangan Imanuna IKIM ini, iaitu Institut Kefahaman Islam Malaysia. So kenapa kitab ini dijadikan panduan? Kerana kita kena kenal dulu bahawa kita di alam Melayu ini atau wabil khusus di Malaysia ini, yang mana kita ini berpegangan secara akidahnya adalah akidah ahli sunnah wal
wal jamaah. So dalam akidah kita adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah secara ittifaq dan ijma'. Maksud ittifaq dan ijma' ini adalah kesepakatan dan konsensus bagi seluruh ulama dan juga negeri-negeri dan stakeholders yang ada di negeri-negeri di Malaysia ini. Jadi apabila kita berbicara Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang akan bertanya, Ustaz, Ahlus Sunnah wal Jamaah ni dari perkataan apa, Ustaz? Akan tanya macam tu. Yeah. Tak pernah saya jumpa pun dalam bahasa Melayu. Ahli saya tahulah, ahli sekolah, ahli sepak bola kan. Tapi Ahlus Sunnah, bila dah dengar Ahlus Sunnah lah tu wal Jamaah. Ini solat jamaah saya reti lah. Misalan dia. Maka perlu untuk kita definisikan, kita kenalkan kepada masyarakat semua, iaitu siapakah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan apakah Ahlus Sunnah wal Jamaah. So kita mula bahawa perkataan ahli berarti orang yang dalam keadaan atau berada di dalam lingkungan tersebut. Itu dipanggil dengan ahli. Misalnya dia ahliyah. Dia adalah memiliki keahlian. Kan? Maksud dia itu adalah memiliki ciri-ciri perkara tersebut. Kalau ahli sunnah berarti orang yang memiliki ciri-ciri sunnah tersebut. Ini kita boleh kata macam tu. Lalu perkataan kedua, as-sunnah. Apakah makna as-sunnah? Kita selalu sebut, sunnah. Maka di sini perlu saya quote daripada Syekh Muhammad bin Yaqub Al-Fairuz Abadi, salah seorang ulama besar di dalam ilmu atau dunia Islam, dalam berbagai jenis ilmu, tapi terkenal oleh beliau dengan sebuah kitab yang dipanggil dengan Al-Qamus Al-Muhit. Al-Qamus Al-Muhit. Di mana dalam kitab Al-Qamus Al-Muhit ini, Syekh Fairuz Abadi mendefinisikan sunnah apabila dibaca dengan dhammah sinnya, maka dia memiliki beberapa makna. Makna yang pertama adalah wajah atau bahagian wajah sebelah atas dia. Sebelah atas, iaitu kawasan sekitar wajah atau bentuk wajah. Surface lah bahasa Melayu dia. Surface kepada wajah. Ini adalah dipanggil dengan sunnah. Menurut bahasa lah. Pertama. Makna yang kedua adalah memiliki makna sirah. Iaitu perjalanan. Perjalanan seseorang. Ini sunnah fulan. Berarti perjalanan sirah fulan. Misalan dia. Lalu yang ketiga adalah memiliki makna tabiat atau kebiasaan. Tabiat atau kebiasaan. Ini sunnah budak ni lah ni. Macam tu, masa fulan ni sunnah dia ni. Ini yang biasa dia buat. Lebih kurang macam tu. Secara bahasa juga, sunnah adalah merupakan salah satu nama daripada kurma yang ada di Madinah. Ini secara bahasa. Berarti ahli sunnah adalah ahli yang kita boleh ada makna banyak dari segi bahasa, cuma definisi istilah dia kita akan bahas nanti. InsyaAllah. Okey, insyaAllah kita akan sambung setelah ini. InsyaAllah. Pastinya kita akan sambung lagi dan anda jangan ke mana-mana, kekalkan bersama kita di IKIM. Kita nak sambung, nak fahamkan lagi bagaimana yang dikatakan siapa Ahli Sunnah wal Jamaah itu dan juga terjemahannya, insyaAllah. Okey, kita berehat seketika. Anda jangan ke mana-mana, kekal setia bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirkafi. Bismillahirmuafi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Bicara bermanfaat pelbagai segmen, rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Semestinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, masih lagi bersama saya Syafiq Saleh dan juga tetamu kita di talian Skype waktu ini. Kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti, Fellow Kehormat Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Dan kita nak sambung lagi, Doktor, untuk teruskan perbincangan kita menerusi kitab Aqidah Sughra ini, okey, dan kita akan haiti lagi dengan tajuk kita petang ini, siapa Ahli Sunnah wal Jamaah. Doktor, silakan Doktor, sambungannya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu kita kena lihat apakah definisi istilah secara terminologi bagi perkataan sunnah, ahli sunnah. Perkataan sunnah memiliki beberapa makna secara definisi, secara definitif atau secara terminologi yang diberikan oleh Syekh Murtada Az-Zabidi, seorang pensyarah bagi kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali. Apa dia kata? Sunnah adalah jalan yang ditempuh. Ini adalah sunnah, jalan. Sunnati, jalanku. Misalnya dia macam tu. Dan juga memiliki makna antara dia adalah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang dipilih oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dipanggil dengan sunnah. Jadi sunnah Rasulullah SAW iaitu jalan yang ditempuh oleh baginda Rasulullah SAW. Dan juga memiliki makna iaitu suatu pekerjaan yang diberi pahala kepada orang yang melakukannya dan diberi seksa orang yang meninggalkannya. Tidak diberi seksa bagi orang yang meninggalkannya. Iaitu bahasa Arabnya dipanggil ma yuthabu bi fi'lihi wa la yu'aqabu bi tarkihi. Tidak diseksa kalau meninggalkannya. Maka definisi ini adalah definisi yang dipanggil sunnah, bahagian daripada hukum taklifi atau hukum beban syarak kita panggil. Hukum beban daripada syarak. Maksudnya syarak menentukan ini yang kalau kita buat kita dapat pahala dan kalau kita tak buat tak ada masalah. Okay. So basically ahlu sunnah adalah golongan orang-orang yang tergolong daripada ikut jejak langkah ataupun jalan yang dipilih atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud secara terminologi ahli sunnah. Lalu dilanjutkan wal jamaah. Apakah itu jamaah? Jamaah pula secara bahasa memiliki makna setiap perkumpulan 3 orang atau lebih. Jam'un golongan manusia. Berarti 3 atau lebih. Dan jama'atun nas iaitu perkumpulan orang ramai.
Jama'atut tuyur atau tair berarti perkumpulan burung-burung kan. Burung-burung berkumpul 3 atau lebih. Ini jamaah lah. Atau jama'atuz ziba iaitu iaitu golongan sejenis binatang, golongan dia 3 atau lebih, itu dipanggil jamaah. Walau bagaimanapun bagi jamaah yang ada di sini, maka dia adalah memiliki makna juga boleh secara terminologi jamaah memiliki makna ikatan solat, seseorang solat dengan belakang atau bersama orang lain. Itu juga boleh memiliki makna jamaah. Secara terminologi juga jamaah memiliki makna iaitu sebuah golongan di mana mereka itu dikumpulkan di bawah satu bendera, sebuah satu pemimpin yang diambil bai'ah oleh ahlul halli wal aqdi. Maksud ahlul halli wal aqdi maksudnya orang macam parlimen lah basically. Berarti ini jamaah Malaysia misalnya kita panggil. Maksud dia ini adalah orang-orang yang bersama setia dengan negara Malaysia ini dan memberi angkat sumpah, ini juga jamaah. Yang mana barang siapa berdasarkan sebuah hadis, barang siapa berpisah dengan jamaah walau sejengkal sahaja lalu dia akan mati, dan bila dia mati maka dia mati dalam keadaan golongan jahiliyah. Itu contoh dia dalam hadis riwayat Muslim rahimahullah. Walau bagaimanapun jamaah yang dimaksud di dalam definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah di sini adalah golongan orang-orang yang Ahlus Sunnah yang mengikuti jejak langkah Rasulullah wal Jamaah dan bersama jamaah iaitu majoriti umat Islam. Kerana apa? Kerana yang dimaksud dengan jamaah di sini adalah difahamkan dari konteks iaitu bahawa umatku tidak akan berkumpul di dalam jamaah atau berada di dalam sebuah hadis iaitu dalam hadis Rasulullah SAW iaitu sataftariku ummati, iaitu umatku akan berpecah belah sebanyak salasawa sab'ina firqatan, sebanyak 73 golongan. Lalu Rasul kata kulluhum finnar, bahawa mereka semua berada di api neraka, maksudnya berada dalam keadaan kesesatan, illa wahidah, kecuali satu. Maka Rasul atau baginda Rasulullah SAW ditanya, manhum ya Rasulullah, siapakah dia wahai baginda Rasulullah SAW? Maka jawab baginda, ma'ana alaihi wa ashabi, iaitu apa yang aku berpegang dengannya, wa ashabi, dan dipegang oleh sahabat-sahabatku. Berarti apa yang dipegang Rasulullah SAW dan jamaah sahabat. Okey. Dan ada yang ada riwayat lain iaitu ma'ana alaihi wa ashabi diganti dengan ana wal jamaah. Dan jamaah maksud dia majority. Dengan makna majority. Jadi ini adalah berbagai redaksi-redaksi dalam memahami definisi Ahli Sunnah wal Jamaah yang ulama sebut di dalam banyak kitab-kitab mereka. Walau bagaimanapun, tentulah pada hari ini banyak orang mempertikaikan. Semua orang akan mengaku Ahli Sunnah wal Jamaah. Misalnya dia, contoh dia, waktu saya di Indonesia, ada golongan di kalangan Syiah memanggil mereka sebagai Ahlul Bait. Mereka adalah golongan Ahlul Bait, walaupun dia bukan Said, dia bukan Ahlul Bait dalam erti sanad Rasulullah SAW, keturunan Rasulullah SAW, dia memang orang Jawa totok misalnya dia, atau orang yang memang bukan dari kalangan berdarah-darah Arab sama sekali, tapi dia sendiri memanggil diri mereka sebagai Ahlul Bait, dalam erti mereka ini mengklaim sebagai golongan Syiah, tapi dia tak nak sebut Syiah lah, dia nak sebut sebagai Ahlul Bait. Dan bila ditanya kenapa tak ikut Ahli Sunnah wal Jamaah, kami ini adalah Ahli Sunnah wa Ahli Bait. Dia kata macam tu. Maksud dia adalah Ahli Sunnah yang Ahli Bait, dan juga Ahli Bait. Kerana Ahli Bait tidak akan keluar dari sunnah menurut mereka. Tapi secara ideologi, secara akidahnya, dia berpegang dengan mazhab Syiah. Yang jelas berbeza dengan Ahli Sunnah atau kita panggil dengan Sunni. Iaitu mazhab akidah Islam yang seluruh negeri dan juga umat Islam di Malaysia ini berpegang dengannya. Dan dalam hal ini, apabila pertanyaan itu naik, tentulah kita akan mula bertanya, siapakah Ahli Sunnah wal Jamaah? Maka kita rujuk salah seorang mufti di negara Tunis berkata dalam kitabnya Tahrirul Matalib, apa dia kata? Ketahuilah bahawa sesungguhnya Ahli Sunnah wal Jamaah, mereka semua hakikatnya beriktikad dengan satu iktikad sahaja, iaitu tentang apa yang wajib, apa yang harus dan apa yang mustahil. Dan mereka tidak berbeza, dan walaupun mereka hanya berbeza di dalam masalah cara bagaimana untuk sampai kepada apa yang mereka akidahkan, yang mereka iktikadkan,
iaitu dipanggil dengan metodnya. Metod. Jadi yang berbeza tu apa? Ahli sunnah wal jamaah ini ada banyak kelompok, berbeza dia hanya adalah metod untuk menemukan konsep akidah. Dan dia terbagi kepada 3 golongan. Golongan pertama dipanggil dengan ahlul hadis, iaitu orang yang secara asasnya akidah mereka bersandarkan kepada dalil-dalil iaitu Al-Quran dan Sunnah dan Ijma'. Golongan yang kedua adalah ahlun nazar atau golongan yang memakai rasional dalam menentukan akidah, dipanggil dengan golongan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Golongan yang ketiga dipanggil dengan ahlul wijdan wal kashfi, iaitu adalah golongan yang berpegangkan atau berpandukan kepada apa? Kepada iaitu apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala hidayahkan dan Allah kasyafkan kepada dia. Dan ini dipanggil sebagai golongan tasawuf atau golongan ahli sufi. Jadi ini definisi yang dijelaskan oleh mufti tersebut. Lalu dia jelaskan di sini bahawa mereka ini gambaran dia 3 golongan ini seperti siapa? Kalau golongan ahlu hadis adalah seperti ulama-ulama yang besar seperti Imam Al-Bukhari rahimahullah, seperti Imam Al-Baihaqi, seperti Imam Ibn Al-Bar, Al-Hafiz Ibn Al-Bar, Sahibut Tamhid misalnya. Dan juga ulama-ulama hadis yang lain yang terkenal. Dan seumpama kalau kita berbicara tentang ahli rasional atau ahli kalam, mereka adalah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Ini adalah 2 tokoh yang besar di dalam ilmu ahli nazar atau golongan ahli kalam. Dan yang ketiga ahli wijdan dan kashfi, ini seperti siapa? Seperti Imam Junaid Al-Baghdadi, Imam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, seperti Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Imam Al-Kushairi dan lain-lain ulama tasawuf yang terkenal. Yang mana hakikatnya asal mereka sama ada mereka ahlul hadis atau ahli kalam, tapi di akhir perjalanan mereka berpegang kepada ahlul wijdan dan kashfi. Ini yang disebut oleh Sahibut Tahrirul Matalib. Okey, insya-Allah kita sambung dah ini ke? Ya, boleh. Doktor, kita perlu rehat seketika. Dan sambil-sambil tu juga, Doktor, kita tinjau-tinjau di Facebook dan juga di WhatsApp konti. Dah pun ada satu soalan dari sahabat kita di Negeri Sembilan ni. Sahabat kita. Katanya, Doktor, adakah kita lahir ni, Doktor, automatik jadi Sunni? Okey, nanti Doktor boleh berikan sedikit pandangannya di situ. Okey, kita berehat seketika. Anda jangan ke mana-mana. Kekal setia bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Kepada warga negara Malaysia yang berkelayakan, anda dijemput untuk mengisi kekosongan jawatan sebagai juruaudit atau ketua pegawai unit audit dalam grade W48 di Institut Kefahaman Islam Malaysia. Berumur tidak kurang daripada 35 tahun, memiliki ijazah sarjana muda kepujian perakaunan yang diiktiraf oleh IKIM daripada universiti-universiti awam atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya, serta berdaftar dengan Ahli Institut Accountant Malaysia MIA. Antara bidang dan tanggungjawab merancang dan melaksanakan audit di IKIM dengan menyediakan pelan audit tahunan merangkumi audit pengurusan, kewangan, prestasi dan pengauditan khas yang ditetapkan oleh Jawatan Kuasa Akaun dan Audit dan Lembaga Pengarah IKIM. Kemukakan permohonan anda kepada unit modal insan atau hubungi 03-6204-6374. Tarikh tutup permohonan sebelum atau pada 22 Januari 2021. Bang, ni campur ni satu lagi berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murahnya bang. Package combo kembali lagi. Tempas sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 0173452564. Tertakluk pada terma dan syarat. Hari tutup permohonan iklan adalah setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. 1 jam setiap hari membangun motivasi diri. Dengarkan alunan ayat suci Al-Quran dan seruan azan bersama segmen Renungan Hikmah setiap hari jam 7 hingga 8 malam di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bicara bermanfaat pelbagai segmen, rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM Inspirasi Inforia Islami.
Kembali bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, masih lagi bersama saya Syafiq Saleh untuk Destinasi IKIM dan kita berada di rancangan Imanuna, Iman Kami, bersama perkongsian oleh Al-Fadhil Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti, Fellow Kehormat Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Dan Doktor, kita ada soalan tapi kita nak habiskan sedikit lagi Doktor tentang tajuk ini pada hari ini. Silakan Doktor. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi definisi ahli sunnah kepada tiga golongan tadi dah jelas. Dan perkara atau fatwa tersebutlah yang dipegang oleh majoriti ulama pada hari ini. Maka kita lihat kembali kepada konteks Malaysia. Bagaimana kita mendefinisikan ahli sunnah wal jamaah di Malaysia. Dalam hal ini kita boleh rujuk awal sekali adalah seperti yang telah diwasiatkan oleh salah seorang bapa kemerdekaan kita, iaitu atuk kepada atuk kepada salah seorang mantan Perdana Menteri kita, iaitu Syekh Abdullah Fahim, atuk kepada Tun Abdullah Badawi, yang mana dalam fatwanya jelas menyatakan bahawa menjadi sedia maklum beratus-ratus tahun bahawa orang bangsa Melayu se-Malaya, iaitu se-Malaysia lah hari ini, dari peringkat bawah sampai ke peringkat atas, awam-awam, qadi-qadi, ulama-ulama, menteri-menteri hingga raja-raja sekalian, mereka itu bermazhab dengan mazhab Imam Asy-Syafi'i secara ijma'. Itu dia nak kata. Tadi semuanya secara fikih dia adalah berpegang dengan mazhab Syafi'i secara ijma'. Dan dalam hal ini diingat bahawa kita dilarang untuk mencari-cari kesepakatan, mencari-cari ijma'. Yakhrukul ijma' itu tidak boleh. So, dalam hal fiqh Syafi'i, kita biasa ambil daripada kitab-kitab Tuhfah, kitab Nihayah, kitab Al-Um dan Mukhtasar Al-Um oleh Imam Al-Muzanni, dan terjemahkannya atau diterjemahkan kitab-kitab ini ke dalam bahasa Melayu seperti kita kenal Syekh Arsyad Al-Banjari, Sabilul Muhtadin, Buhyatul Tulab, kan? Ada Matla'ul Badrain dan lain-lain kitab. Dalam Usuluddin, di alam Melayu pula atau di Malaysia pula berpegang pada atau atas perjalanan Abul Hasan Al-Asy'ari, iaitu berakidahkan dengan akidah Asy'ariyah lah kita panggil, atau Asy'ari, yang diambilkan daripada syuruh dan hawashi, syarah-syarah dan hasyiah-hasyiah kitab Ummul Barahin dan kitab Jauharah, iaitu Jauharut Tauhid, dan sebagainya daripada kitab-kitab Melayu. Jadi ada banyak-banyak kitab Melayu yang disyarahkan. Dan inilah perjalanan akidah yang kita lalui atau kita pegang di Malaysia ini. Dan inilah dalam wasiat dia, inilah penyebab kenapa kita memilih bahawa pengajian kita pada hari ini, iaitu Imanuna pada tahun ini adalah berpegangkan kepada kitab Akidah Sughra, yang mana nama lain dia adalah Ummul Barahin. So inilah kitab yang dimention atau yang telah disebut oleh Syekh Abdullah Fahim dalam wasiatnya. Lalu Syekh Abdullah Fahim menjelaskan dalam ilmu tasawuf atas perjalanan Imam Al-Ghazali yang diambilkan daripada Minhajul Abidin, Ihya Ulumuddin, dan diterjemahkannya ke dalam bahasa Melayu seperti kitab Siyarus Salikin yang terkenal. Siyarus Salikin yang terkenal. Jadi ini adalah dasar ahli sunnah wal jamaah yang ada di tanah Melayu. Lalu kita kena faham dengan konteks kita pada hari ini pula, Ustaz, macam mana konteks kita pada hari ini? Masuk konteks kita pada hari ini, kita ni dah negara yang memiliki enactment. Dah ada enactment pentadbiran Islam dan lain-lain. Maka kita boleh rujuk di dalam bukti-bukti, iaitu ahli sunnah wal jamaah sebagai apa yang dipegang oleh umat Islam di alam Melayu ini, atau di Malaysia ini. Kita boleh rujuk misalan dia, kerana kita tidak ada fatwa bagi seluruh negara, kerana fatwa adalah hak eksklusif negeri. Maksud setiap negeri yang mengeluarkan fatwa. Dia tak ada federal government meletakkan fatwa semua negeri kena ikut, tak ada di Malaysia. Kerana kita adalah iaitu kita ada negeri-negeri yang berada di bawah Malaysia, kan macam tu. So setiap negeri ini memiliki hak eksklusif dalam hal agama, pentadbiran agama dia. Maka contoh dia, saya beri contoh, ada beberapa fatwa, misalan dia negeri Pahang dalam enactment kesalahan jenayah syariah memperuntukkan bahawa dia kena berpegang dengan ahli sunnah wal jamaah, dan siapa yang melakukan penerbitan yang melanggar ahli sunnah wal jamaah boleh didenda. Lalu didefinisikan dalam kaedah-kaedah perakuan kebenaran mengajar agama Islam di negeri Pahang tahun 2017 memperuntukkan
Ahli Sunnah wal Jamaah artinya golongan yang berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Dari segi akidah berdasarkan aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah, manakala syariahnya mengutamakan kaul muktamad dalam mazhab Syafi'i. Dan juga kaul muktamad dalam mazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali dalam beberapa isu. Misalan dia. Dan ini juga ditegaskan seperti kalau kita rujuk di dalam iaitu suatu hukum yang telah dikeluarkan oleh kerajaan ataupun Jabatan Mufti Johor misalnya, yang mana telah keluar Warta Kerajaan Negeri Johor nombor 25 Oktober 2016, enakmen pentadbiran agama Islam Negeri Johor yang mendefinisikan Ahlus Sunnah wal Jamaah iaitu Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah. Walau bagaimanapun ada negeri yang memilih untuk tidak mendefinkan tapi hanya secara umum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada banyak negeri lain pula yang tidak mendefinisikan siapakah Ahli Sunnah wal Jamaah secara spesifiknya dengan memiliki makna umum yang boleh kita masukkan tadi, iaitu golongan Ahlul Hadis, Ahlul Nazar atau Ahli Kalam, iaitu Asy'ariyah, Maturidiyah, Ahlul Hadis, dan juga Ahlul Kashfi wal Wujdan yang dipanggil dengan golongan Tasawuf. So, 3 keluarga besar ini masih berada di dalam Ahli Sunnah wal Jamaah, dan ini juga selari dengan apa yang telah diwasiatkan oleh Syekh Abdullah Fahim yang disebutkan tadi. Berarti apa, Hak Syafiq? Dari sini kita boleh nampak bahawa kita di Malaysia ni, Syafiq, memang akidah kita berpegangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berarti golongan Syiah tidak diterima. Di Malaysia ini tidak diterima. Ini kita kena tegas. Golongan Syiah tidak diterima di Malaysia ini. Begitu juga golongan seperti golongan Mu'tazilah. Mu'tazilah juga ditolak. Tapi Mu'tazilah orang boleh kata dia dah pupus. Begitu juga golongan Khawarij. Khawarij ni apa? Golongan Khawarij ini adalah golongan yang mengkafirkan Sayyidina Ali dan mengkafirkan Muawiyah. Contoh dia. Jadi Syiah lebih ta'assub kepada Ali sampai ada yang mentuhankan Ali, karamallahu wajhah. Sedangkan Khawarij dia mengkafirkan Ali dan mengkafirkan sahabat, iaitu Muawiyah. Muawiyah sahabat Muawiyah misalnya. So dua-dua. Dan mereka ini mengkafirkan siapa yang tidak ikut mereka. Siapa yang beza dengan mereka je kafir. Sebab itu golongan seperti Daesh atau dipanggil dengan ISIS yang ada di dulu pernah wujud, sekarang dah pupus jugalah kot. Kan? Golongan ISIS yang mana mereka ini mengkafir siapa saja yang tidak berada di bawah bendera ISIS. Ini kita panggil Khawarij modern. Neo Khawarij misalan dia. Lepas tu kita juga berbeza dengan golongan seperti golongan Jabariyah ataupun golongan dipanggil Qadariyah, free will, golongan Qadariyah ataupun golongan Murji'ah juga. Dan ini kita jelas berbeza dengan semua golongan-golongan yang kita sebutkan. Berbeza dengan golongan Mujassimah yang menganggap Allah ini berjisim. Berjisim, ada limbs, ada anggota. Ini adalah terkeluar daripada Ahli Sunnah wal Jamaah seperti yang telah disebut di dalam definisi-definisi Ahli Sunnah Jamaah sesuai dengan negeri masing-masing. Kalau kita lihat dengan rujuk sesuai dengan fatwa yang ada di negeri masing-masing. Jadi atas dasar inilah kita bersama-sama menghayati, mengkaji akidah yang dipanggil dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah sebagai akidah yang kita pegang. Okey, insya-Allah kita buka Q&A. Baik, Doktor. Mungkin satu soalan yang boleh kita jawab waktu ini secara ringkas, Doktor boleh berikan sedikit respon. Sahabat kita bertanya dari Negeri Sembilan, adakah kita lahir ni, Doktor, automatik menjadi Sunni Ahli Sunnah wal Jamaah, Doktor? Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hal kita lahir ni jadi automatik Sunni ke tak Sunni, jadi kita boleh rujuk kepada sebuah hadis di mana Rasulullah SAW bersabda bahawa semua anak yang lahir atas fitrah. Maksud fitrah keimanan. Itu yang penting. Jadi dia bukan sektarian dulu. Fitrah keimanan. Itu kita kena tahu. Maksud dia percaya dengan kewujudan Tuhan, keesaan Allah dan lain-lain. Kerana ini yang akal secara fitri ini seperti itu. Menuntut bahawa tidak adanya kesyirikan. Lalu Rasul bersabda, sedangkan Nasrani ini, ibu bapanya lah yang menjadikan dia sama ada menjadi Nasrani atau sama ada dia menjadi Majusi dan lain-lain. Atau menjadi Yahudi dan lain-lain. Okey. So, berarti pengaruh bi'ah akan menentukan. Bukan akan menentukan final, tapi akan mempengaruhi dia waktu kecil. Maka kalau kita faham ni, umat Islam ketika dia lahir, yang lahir dalam keluarga Islam, berarti dia adalah Muslim. Betul? Muslim mazhab apa?
kalau dia di Malaysia ini dengan pengaruh keluarga dia, of course dia akan menjadi Sunni dari segi asas dia. Berubahnya nanti itu ketika dia besar, perkembangan dia besar, ialah siapa tahu na'udzubillah min zalik, kalau dia telah membesar dengan, walaupun dia lahir dia sebagai rakyat Malaysia tapi dia membesar di negara yang bukan ahli sunnah wal jamaah, misalnya dia di negara yang bermazhab Syiah, mungkin dia akan terpengaruh dengan Syiah seperti itu. Dan ini adalah perkara yang memang dah termasuk bahagian daripada mafhum sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau bagaimanapun, kalau dia lahir-lahir dalam hal akidah dia pegang yang basic sahaja. Maksud basic dia tak tengok dari segi pergaduhan antara mazhab-mazhab akidah. Tapi dia pegang bahawa Allah ini Tuhan adalah yang menciptakan, Tuhan sekalian alam. Nabi Muhammad ini adalah Nabi yang diutus oleh Allah SWT. Inilah Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siapakah Allah? Iaitu Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah ini Esa. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan tidak ada yang menyamai Allah SWT. Allah SWT ini maha kaya, tidak berhajat kepada yang lain. Dan segala sesuatu yang lain berhajat kepada Allah. Misalnya dia. Dan Nabi Muhammad ini adalah pesuruh Allah. Dia adalah Nabi. Dia adalah manusia yang Allah SWT berikan dia wahyu dan utuskan dia untuk membawa hidayah. Misalnya dia. Yang bernama agama Islam. So dia beriman. Dan apa saja yang Nabi Muhammad ajarkan saya ikut. Solat 5 waktu dia buat. Apa syariat dia jalankan. Misalnya dia. Secara basic orang awam. So tanpa dia nak menilai dia mazhab apa, automatically dia ahli sunnah wal jamaah. Dia adalah termasuk daripada ma'ana alaihi wa ashabi yang disebut oleh sabda baginda Nabi Muhammad SAW tadi. Kerana orang awam tidak berkewajipan untuk mengetahui sesuatu secara detail. Itu tugas siapa? Itu tugas ulama untuk mengetahui secara detail. Itu boleh faham kan? Dan perkara ini kita akan bincang lagi insya-Allah pada pertemuan kita setelah kita masuk dalam kitab ini. Memang ada perbahasan tersebut insya-Allah. InsyaAllah doktor. Okey, saya kira waktu ini memang amat terhad masa kita doktor. Namun jangan risau, kita masih lagi di awal dalam pertemuan kita. InsyaAllah kita akan sambung lagi bicara kita menerusi kitab ini, Al-Aqidah Al-Sukhra ini. Dan kalau ada sahabat-sahabat sekalian yang mungkin mencari-cari, boleh dapatkan di aplikasi online pun boleh ni doktor. Kita boleh dapatkan, boleh sama-sama kita mengaji. Mengaji ni kata orang-orang lama lah doktor lah. Dia mengaji, belajar sama-sama ilmu agama. Masya-Allah doktor. Kita dah sampai di hujung pertemuan doktor. Terima kasih atas perkongsian pada petang ini. Kita akan jumpa lagi untuk pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang terus ikuti rancangan Imanuna. Dan jangan lupa anda boleh sama-sama tonton semula di Facebook Live IKIM FM untuk kita hayati rancangan Imanuna yang terus juga kita siarkan di setiap hari Khamis jam 5.15 petang. Kekal setia bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Manusia, apabila dia meminta kepada manusia, kadang-kadang orang yang diminta kepadanya itu merasa tidak senang dan kadang-kadang mengundang murkanya. Masalahnya, kenapa kita tidak berfikir kepada Allah yang Maha Kaya, yang tidak pernah memarahi kita akibat permintaan kita? Tetapi aneh bagi Allah, dia murka kepada orang yang tidak meminta-minta padanya. Inilah kasih dan sayang Allah. Hingga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam telah bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab alaihi." Sesiapa yang tiada meminta sesuatu dari Tuhannya, nescaya dia akan murka terhadapnya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis samai wa huwas sami'ul alim.
السميع العليم. Kepada warga negara Malaysia yang berkelayakan, anda dijemput untuk mengisi kekosongan jawatan sebagai penolong pegawai teknologi maklumat Grade FA29 di Institut Kefahaman Islam Malaysia. Memiliki sekurang-kurangnya sijil tinggi pelajaran Malaysia STPM atau Diploma Teknologi Maklumat daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. Memiliki kemahiran dalam pengstriman audio dan video, mahir dalam pengaturcaraan bagi web dan aplikasi. Antara tugas anda ialah menguruskan platform digital yang merangkumi penyelarasan teknologi, pengendalian storan, podcast dan streaming, juga perlu mengelola aplikasi peranti pintar, media sosial dan IKIM Niaga. Kemukakan permohonan anda kepada unit modal insan atau hubungi 0362046374. Tarikh tutup permohonan sebelum atau pada 22 Januari 2021. Jadi setiap kali hujan, pemanduan berbeza dengan pemanduan jalan kering. Jadi jangan terlalu gairah di dalam hujan. Kena fikirkan yang pertama sekali, keselamatan itu ditamakan. Yang pertama, nampak je hujan, slowkan speed. Kerana apa-apa boleh terjadi dalam keadaan jalan basah. Paling mudah apabila kita terperanjat untuk kita tekan brake untuk kereta geloncong. Ini yang paling mudah. Peganglah steering di jam 3 tangan kanan, di jam 9 tangan kiri, dan pandulah di dalam hujan dengan konsisten bila di atas highway. Jangan sekejap 30, 110, 60, 140. Jadi ini akan memberikan impak yang tinggi. Kerana waktu kita dalam kelajuan, kita tidak akan perasan sewaktu mana kita nak melanggar air terutama di waktu malam. Jadilah seorang pemandu yang bijak. Jadikan selamat kocek, selamat nyawa dan selamat harta ke mana saja anda pergi. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Sekarang disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia untuk hari ini 23 Jamadil Awal 1442 Hijrah bersamaan 7 Januari 2021. Kangar Alustar 7.19 malam, Pulau Pinang 7.21,